Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. 弟兄姐妹们平安。 Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari sama-sama kita kembali berdoa. 我们听到之前，我们先一起祷告。 Ini kami Tuhan, setiap hati kami rindu untuk boleh mendengar suara-Mu. 主，我们在这里渴慕聆听你的话。 Biarlah Engkau boleh berkata-kata kepada setiap kami. 但愿主你对我们每一个人说话， Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. 祝福将要正道的仆人， Sehingga melaluinya kami boleh diberkati Tuhan. 好让透过他，借着他，我们大家都能蒙福。 Berbicaralah kepada kami Tuhan, karena kami siap untuk mendengar. 主，对我们每一个人说话，因为我们准备好了聆听你的话。 Di dalam nama Tuhan Yesus kami 奉 bersyukur. 靠 dan 耶稣基督的名，我们感恩祷告。 Amin. 阿门。 Saudara, kita sama-sama akan membuka kitab kita dari 1 Tawarik pasal yang ke-14. 我们将要翻开我们的圣经，在历代志上第14章。 1 Tawarik pasal yang ke-14 ayat 8 sampai dengan yang ke-11. 历代志上14章第8到11节， Minta kesediaan Pak Mika untuk boleh menyampaikan dalam bahasa Mandarin. 由我用中文来为弟兄姐妹们读。历代志上14章第8到11节。 非利士人听见大卫受告做以色列众人的王，非利士众人就上来寻索大卫。大卫听见就出来迎敌。非利士人来了，布散在利伐因谷。大卫求神说：“我可以上去攻打非利士人吗？你将他们交在我手里吗？”耶和华说：“你可以上去，我必将他们交在你手里。”非利士人上来。 非利士人来到巴利比拉辛，大卫在那里杀败他们。大卫说：“神借我的手冲破敌人，如同水冲去一般。”因此称那地方为巴利比拉辛。 Demikianlah pembacaan firman Tuhan. 神的话读经到此为止。 Saudaraku, di dalam kita menjalani kehidupan, terkadang kita menghadapi sebuah kondisi yang disebut sebagai jalan buntu. 弟兄姐妹们，在我们的日常生活当中，我们常常面对一个情况叫做死路。 Kalau sebuah masalah masih bisa kita cari solusinya, 那么，如果一个问题我们还可以找到 masih 这个 bisa 出路 kita 来， atasi, 我们还能解决它。 maka seringkali kita menganggapnya itu adalah sesuatu yang bukan masalah. 那我觉得这个并不是一个问题， Tapi masalah yang benar-benar masalah 可是真正的一个问题， adalah masalah kita yang tidak bisa kita selesaikan, 就是当我们不能解决的一个问题， di mana kita merasa buntu, 我们觉得我们走到死路， tidak ada harapan, 已经没有希望了， dan kita merasa mustahil bisa menyelesaikannya. 我们觉得这个真的不可能解决。 Saudara, masalah yang kita hadapi bisa saja itu adalah kondisi pekerjaan atau usaha yang sulit saat 弟 ini. 兄姐妹们，那个问题可能就是我们的工作问题。 Dalam masa-masa pandemi ini banyak usaha yang macet, 那么在大流行病毒传染病这个当中， ekonomi begitu berat sekali. 我们看 Saudara. 到有很多事业走不下去，营业不下去。 Kalau saat ini mungkin saudara memiliki investasi, 可能如果你们今天有投资的话， banyak yang mengalami penurunan nilainya. 那么有很多人投资失败，亏本。 Saham turun, 那么这个股票 harga 落 tanah 价， turun, 那么土地落价， harga mobil pun turun. 汽车也落价， Jadi pusing rasanya saudara. 所以觉得很烦恼、很困难。 Mungkin yang lain memiliki masalah yang berbeda. 可能呢，有不同的人有不同的问题。 Ada yang bergumul dengan membayar uang sekolah. 那么有的人可能他们缴不出这个学费来， Barangkali cucu kita ataupun ada saudara kita menghadapi kondisi di mana uang belum terbayar. 可能我们的亲戚或者我们的孙子他们缴不出学费来。 Padahal biaya kuliah saat ini begitu mahal. 事实上，今天我们看到这个念大学的学费那么的贵， Saudara, yang lain mungkin bergumul dengan masalah sakit penyakit. 可能其他的人呢，他们在这个病痛上挣扎。 Tatkala penyakit kronis yang mendera kita begitu sulit, 我们看到有漫长的这个病连连攻击我们， obat rasanya tidak bisa menyembuhkan. 我们看到这个药也医治不了我们， Obat hanya bisa membuat bertahan saja. 药物只是让我们延迟下去、坚持下去。 Sebagian yang lain bergumul dengan masalah relasi, saudara. 那么有一些人可能在他们的人际关系上有挣 Ada 扎， anak yang ribut satu sama lain. 那么孩子与孩子之间他们吵架， Mungkin masalah mertua menantu. 那么婆媳之间的问题，
Dan masalah-masalah yang pelik lainnya, 还有 saudara. 很多很难的问题。 Dan seringkali dalam masa-masa pandemi seperti ini, Memang masalah dosa. yang kecil jadi besar. 在这样子的情况当中，小小的问题变得那么的大。 Ada hal-hal yang membuat kita takut dan gentar, 那么 saudara. 有一些事情害得我们非常的惧怕。 Dan seringkali ini semua membuat kita merasa, oh Tuhan, aku rasanya nggak kuat lagi. 那么这些问题让我们觉得主，我已经撑不下去了。 Bahkan ada yang berpikiran, udahlah Tuhan, panggil aku aja. 甚至有人觉得主，你叫我回天 Karena 家 rasanya 吧， semuanya buntu. 因为一切都已经死路， Saya sudah capek hidup. 我已经活不下去了。 Kalau hidupku seperti ini. 如果我继续这 Saudara, 样活下 bukankah 去， kondisi-kondisi semacam ini adalah kondisi di mana masalah itu seperti raksasa yang mau menginjak kita? 那么在这样子的情况之下，我们看到问题呢，好像一个巨人想。 Jika itu yang saudara rasakan, 如果你今天感觉 jika 到这样子， pergumulan-pergumulan yang begitu berat itu yang saudara alami, 如果你今天有这么多的重担压在 firman 你 Tuhan 肩 hari 膀 ini 上， kiranya menolong saudara. 但愿神的话今天能帮助你。 Saudara, tema kita hari ini adalah breakthrough, 那么我们今天早上的主题呢，就是突破。 di mana tema ini adalah sebuah tema yang membuat kita menyadari bahwa Tuhan bisa menolong kita. 那么这个主题呢，教导我们领悟到上帝他能帮助我们。 Saudara, breakthrough itu adalah seperti begini, saudara. 那么突破是这个意思。 Kalau orang mau bangun lintasan kereta api, 如果一个人他要建造轨道， tapi di depan itu ada bukit yang panjang, 可 saudara. 是前面呢有一个很长的山坡， Jalan satu-satunya adalah membuat terowongan menembus bukit itu. 那么唯一的道路呢，就是要突破那个山坡， Nah 做个隧道。 Seperti itulah breakthrough itu adalah menembus. 那么那个就是突破，就是冲过去的意思。 Saudara, breakthrough itu artinya adalah tatkala dinding masalah itu menghalangi kita, 突破的意思就是说，当我们问题的墙壁拦住 maka 我 dinding 们的 masalah 时 itu 候， harus dihancurkan, 那我们就要打破那个墙， harus di-break, 我们一定要冲破， dan baru kemudian kita bisa melaluinya. 我们才能够走过 Kita 去， bisa menerobos 我们才 melewatinya. 能够走过去。 Makanya breakthrough, saudara. 所以这就是叫做突破。 Saudara, Daud pernah mengalami sebuah kondisi yang sulit. 大卫他也曾经经历过一个很难的情 Saudara, 况。 kalau kita mengingat kisah-kisah Daud, saudara, 那么如果我们想起到大卫的故事， kira-kira peperangan apa yang paling saudara terpikirkan kalau ditanya peperangan Daud yang paling terkenal apa? 那么 saudara? 谈到大卫所做的这些征战当中呢，你们所记得的是什么呢？ Mungkin kita langsung terbersit bagaimana Daud ini perang melawan Goliat, saudara. 可能你们所想起的就是大卫和歌利亚的这个战争。 Memang, saudara, pada waktu itu Daud mengalahkan Filistin, mengalahkan Goliat pada waktu itu. 本来的那个时候，大卫他已经打败了非利士人， Namun, saudara, pada waktu Daud mengalahkan Goliat pada waktu itu, orang-orang Filistin ini menjadi marah, saudara. 可是那个时候，大卫打败歌利亚之后呢，非利士人非常的生气。 Bagi orang Filistin, Daud adalah musuh bersama, musuh bangsa. 那么对非利士人来说，大卫这一个人就是他们一个百姓的敌人。 Masih terngiang di hati mereka bagaimana kekalahan mereka pada waktu itu. 他们还深深想起他们当时的 Orang Filistin 这个败 merasa 失败。 dipermalukan 非利 oleh 士人他 Daud. 们觉得被大卫所羞辱， Karena itu, saudara, begitu orang Filistin dengar nama Daud, 所以非利士人他一听到大卫的这个名字的时候， kupingnya langsung panas, 那么 saudara. 他的耳朵就发热了， Langsung hatinya mereka mendidih, 那么他们心中也非常的愤怒， ingin menghancurkan Daud. 他们想打败大卫。 Tapi kapan kesempatan itu tiba? 什么时候有这样子的一个机会呢？ Saudara, sampai suatu kali mereka itu mendengar bahwa Daud ini diangkat menjadi raja atas seluruh Israel. 直到有一天，他们听到大卫他已经受膏做以色列众百姓的王。 Karena sebelumnya waktu itu Daud hanya berkuasa atas Yehuda aja. 因为之前呢，大卫他只是在一个犹大族做王而已。 Dan kini Daud diangkat menjadi raja atas ke-12 suku Israel. 可是呢，如今大卫已经成为了以色列12支派的这个国王 Saudara, 了。 dengar berita ini, maka Tentang- orang Filistin begitu marah. 当他们听到这个消息的时候，非利士人就非常的愤 Dan 怒， mereka sepakat satu hal. 他们就同心合意。 Inilah saatnya. 这个就是时候， Inilah saatnya kita membalaskan dendam kita. 这个就是我们报仇的时候了。 Mumpung dia baru diangkat.
当他刚刚做王的时候， Jangan sampai Daud ini menjadi lebih kuat lagi. 千万不要等到大卫更有力量。 Dan saat itulah akhirnya seluruh orang Filistin dikatakan menyerbu untuk menangkap Daud. 就在那个时候呢，非利士人他们一起来这个追杀大卫。 Saudara, Goliat memang sudah mati. 歌利亚他本来就死了， Tetapi orang-orang seperti Goliat yang raksasa ini tuh adalah di Filistin bukan hanya satu, saudara. 可是呢，在非利士人当中，像歌利亚这么身材这么高大的，不只是他一个人。 Kalau kita membaca dalam Alkitab, di dalam Alkitab dicatat bahwa orang Gad itu adalah nama kota asalnya Goliat. 那么，如果我们看到在圣经里面记载到一个城市的名叫做加德，这个就是歌利亚的这个。 Dari kota Gad ini tuh banyak orang-orang yang raksasa seperti 那 Goliat 么 ini. 从加德这个城市出现了很多巨人，像歌利亚一样。 Jadi di antara pasukan-pasukan musuh yang sedang menyerang itu ada beberapa di antaranya adalah orang-orang seperti Goliat ini. 那么，所以在群所在追杀大卫的这一群人当中呢，有一些人他长得就像歌利亚这么高大。 Dikatakan Alkitab musuh menyerbu di lembah Refaim. 那么在圣经里面告诉我们，敌人他是在这个利法因这谷追杀大卫。 Kalau saudara tahu arti kata Refaim, 那么如果你们了解什么叫做利法因， pasti kita akan gemetar. 我们会非常的战兢。 Karena sesungguhnya Refaim itu memiliki makna raksasa. 因为呢，利法因其实意思就是说巨， Arti yang lain memiliki makna kematian. 其他的意思就是说死亡。 Jadi inilah tempat yang disebut sebagai lembah raksasa. 那么这个就是一个巨谷， Lembah kematian. 是一个死亡之谷。 Bayangkan saudara, musuh berdatangan di tempat suatu lembah yang sangat menakutkan. 你们可以想象吗？敌人散发在一个谷叫做死亡之谷， Dengan full power, kekuatan penuh mereka mau menyerang Daud. 他们全力攻破追杀大卫。 Sebagai Daud, saya kalau membayangkan sebagai seorang Daud, tentu saya sangat gemetar, 然 saudara. 后如果我是一个大卫，我就会觉得非常的 Karena 惧 Daud sedang menghadapi sebuah krisis yang begitu besar. 因为大卫他正在面临一个很大的危机， Baru saja diangkat jadi 他 raja. 刚刚被高做以色列的王， Dia belum pengalaman. 他还没有这个经验， Maka serangan serentak orang-orang Filistin itu tentu bukan main-main, saudara. 所以这个非利士人的攻击，这并不是一个小事情。 Namun, saudara, 可是呢， di tengah-tengah kegalauan hati Daud ini, 在大卫这样子心中的焦虑当中， kita bersyukur melihat bagaimana Daud masih mengingat Tuhan yang dia 我们 sembah. 真的非常的感恩，看到大卫他还仍然记住上帝，纪念上帝。 Daud percaya pada pribadi yang menyertainya selama ini, saudara. 他仍然相信这一来引导他的这一位上帝， Allah yang menolongnya terbebas daripada amukan singa atau beruang pada waktu dia jadi gembala. 就是当他还做这个牧人的时候，上帝怎么样救他脱离狮子和熊 Allah 的 yang 手， membuatnya menang atas Goliat. 那么带领他打败歌利亚的上帝， Allah yang menolongnya luput daripada kejaran Saul. 帮助他逃脱扫罗的追杀的这个上帝， Pasti Allah yang sama, yang sanggup menolong dia pada waktu dia mengalami jalan buntu. 同样的上帝必定会帮助他来面临这个死路。 Ada sebuah lagu yang berjudul Tuhan ini buka jalan 有一 saat 首 tiada 歌 jalan. 叫做神，他要开道路在旷野无路之 Inilah 地。 yang dipercayai oleh Daud, saudara. 这个就是大卫所相信的。 Tuhan sanggup membuka jalan. 那么上帝他能够开 Tuhan 道路， sanggup menolong 那 kita. 么上帝他能够帮助我们。 Saudara, kita semua rindu mengalami terobosan atau pertolongan Tuhan saat kita menghadapi jalan buntu, 弟兄 bukan? 姐妹们，我们每一个人当面对死路的时候，真的需要上帝 Hari 的 ini 帮 kita 助。 akan belajar bagaimana rahasia Daud mengalami breakthrough atau terobosan daripada Tuhan 那么 ini. 今天我们要看到上帝怎么样来帮助大卫突破敌人 Saudara, 的这 bagaimana 个攻 mengalami 击。 breakthrough dari Tuhan ini? 那么我们怎么样能够领受从 Yang 神 pertama, 来的这个 saudara 突破呢？ Kita harus tahu bahwa kita harus senantiasa minta pimpinan Tuhan. 第一，我们必须明白，我们必须了解，我们要请求上帝的带领。 Dalam ayat 9 dan 10 dikatakan Di ketika Jodi orang Suci. Filistin datang menyerbu, maka Daud bertanyalah Daud kepada 第 Tuhan. 9、第10节告诉我们，非利士人来攻击的时候，大卫他就求问上帝： Apakah aku harus maju Tuhan? 我是不是要向前呢？ Dan Tuhan menjawab, majulah.
上帝说：“你上去吧， Aku akan menyerahkan mereka ke dalam tanganmu. 我要把他们交在你的手里。” Saudara, Daud meskipun punya keberanian, 大卫他虽然有勇气， dia punya pengalaman menang melawan Filistin, 那么他虽然有打败非利士 dia 人的经历， punya strategi, 他虽然有策略， dia punya kekuatan militer 12 suku, 他有12支派的这个力量， namun semua itu tidak membuat dia lupa atau tidak bertanya pada Tuhan. 可是这一切都不使他忘记不问上帝。 Saudara, memang benar saudara bahwa keyakinan kita, keberanian kita, hikmat yang kita punya tidak boleh membuat kita lupa diri. 弟兄姐妹们，我们所拥有的勇气，我们所拥有的经验，我们所拥有的一切智慧，都不能让我们忘记。 Apa yang bisa kita lakukan jangan membuat kita merasa bisa. 忘记我们其实是谁，我们千万不要觉得自己是有能 Tapi 力的 sebaliknya 人。 terus harus kita sadar bahwa Tuhanlah kekuatan utama 我 kita. 们一定要永远记住，上帝他是我们最主要的力量。 Kita harus belajar untuk mendengar apa maunya 我 Tuhan. 们要学习聆听上帝 Apa 他的 kehendak 心意 Tuhan? 是什么，上帝他的旨意是什么。 Saudara, dalam kesempatan yang lain, 那么在另外一个时间， yakni dalam ayat-ayat berikutnya dalam teks ini, kalau saudara nanti sempat baca bagian yang berikutnya, saudara. 如果我们继续往下看的时候， Ketika orang Filistin kembali menyerbu di tempat yang sama, 当非利士人在同样的一个地方再一次攻击大卫的时候， saudara, Daud sudah pernah menang melawan mereka di tempat itu. 那么大卫曾经在同样的地方打败了他们，战胜他们。 Ketika diserang kembali di tempat yang sama, Daud kembali bertanya kepada 可是 Tuhan. 当非利士人再一次攻击他们，大卫也再次求问上帝。 Musuhnya sama, 同样的敌人， tempatnya sama, 同样的地方， tapi itu tidak membuat harus dihadapi dengan cara yang 可是 sama. 这并不表示大卫要用同样的一个方法面对他们。 Daud tanya sama Tuhan, 大卫再次问上帝， dan Daud menyadari bahwa cara Tuhanlah yang paling penting. 大卫他深深觉悟到上帝的方法是最重要的。 Karena itu saudara, kita belajar bagaimana harus senantiasa meminta pimpinan Tuhan. 所以弟兄姐妹们，我们要学习，我们要总是寻求上帝的这个 Minta 带领。 pertolongan Tuhan bagaimana kita menyelesaikan setiap masalah-masalah yang kita hadapi. 我们要求上帝的带领，帮助我们来面对我们所面对的这个问题。 Saudara, saya pernah mengalami sebuah pergumulan yang sulit. 那我曾经面对一个很难的问题， Ada saat-saat saya itu bertanya kepada Tuhan, 有的时候我会问上帝说 Tuhan, mengapa sih Engkau mengizinkan semua ini terjadi? 上帝，你为什么许可这些事情发生？ Mengapa Engkau mengizinkan ini menerpa aku? 为什么你许可这个临到我身上呢？ Di dalam kondisi yang sulit pada waktu itu, saya bersyukur masih ada teman-teman, sahabat yang mendukung saya, mendoakan 那 saya. 么那个时候，在很艰难的情况之下，我感谢上帝，有一些朋友们为我祷告 Tapi 支持 saya 我。 sadar saudara bahwa punya Tapi- teman ini nggak cukup. 我深深觉悟到有朋友这是不够的。 Yang saya butuhkan adalah pertolongan Tuhan sendiri. 那我所需要的唯一就是上帝的帮助。 Karena itu saudara, saya berdoa, saya bergumul di hadapan Tuhan. 所以呢，我祷告，我在上帝面前挣扎。 Saya terus berdoa dalam sepanjang sekian waktu 我 saudara. 在那一段期间当中不断的祷告， Saya berdoa dan menanti jawaban 不 Tuhan. 断的祷告，祷告再祷告，等待上帝 Dan 的 saya 答 berdoa, 案。 juga berpuasa di dalam doa-doa 然 saya. 后呢，我在祷告当中我也禁食， Puji Tuhan. 感谢上帝， Karena Tuhan bukan Tuhan yang tidak peduli saudara. 因为上帝他并不是一个不理不睬的上帝， Tuhan mendengar doa saya. 上帝他聆听。 Pada akhirnya Tuhan menunjukkan seorang hambanya, seorang hamba Tuhan yang memberikan satu solusi, memberikan satu arahan kepada saya. 到最后呢，我有一个神的仆人被上帝差派来劝 Dan 我。 melalui hamba Tuhan ini akhirnya saya yakin saya harus mengambil langkah ini. 那么透过这位神的仆人，我后来确定我应该拿这个决定，做这个 Saudara, 决定。 saya yakin bahwa kepimpinan Tuhan tidak pernah salah saudara. 我非常相信神的带领， Meskipun 从来不 tampaknya 错 begitu sulit. 虽然看起来非常的难， Saudara, di dalam itu kondisi itu pada saat itu saya betul-betul merasakan bahwa Tuhan memimpin di dalam masalah saya ini. 那么我真的觉得在这件事情上，上帝他真的带领我。 Bagaimana dengan saudara dan 那么 saya? 你今天如何呢？ Apakah kita sejauh ini terus
bertanya, minta pimpinan Tuhan 我们 dalam 有没有 menghadapi 不断的 masalah? 求问上帝？当我们面对问题的时候， Apakah kita minta pimpinannya untuk boleh mengalami kemenangan-kemenangan dalam masalah kita? 在面对问题当中，我们有没有求问上帝，好让我们可以得胜有余？ Yang pertama tadi adalah minta pimpinan Tuhan untuk mengalami breakthrough, 第一， saudara. 我们要求问上帝，求 Yang 上帝 kedua, 的带领 saudara.。那么第二， Yang kedua adalah terobosan itu melibatkan kita, 那么 saudara. 突破它是需要我们的参与。 Sebuah breakthrough akan terjadi itu melalui hidup kita, 那么 saudara. 突破的产生，它是透过我们的生活。 Dikatakan tadi dalam ayat yang ke-11, 11节这边记载说， Allah menerobos musuhku dengan perantaraanku. 神借我的手冲破敌人。 Kalau kita ditanya di sini, siapa sih yang menerobos? 我们在这里，如果我们问说谁冲破敌人呢？ Jelas, Tang, subjek utamanya adalah Allah. 他的主要 Allah 这个人物就是 telah 上帝。 menerobos. 上帝他已经突破了，冲破了。 Saudara, Tuhan adalah Tuhan yang sanggup menerobos. 上帝他是有力量突破的上帝。 Tidak ada masalah yang terlalu sulit bagi dia. 那么对上帝来说，没有一个太难的问题， Tidak ada dinding yang terlalu tebal yang membuat dia kesulitan. 没有 Enggak, 一个墙壁厚到上帝 Tidak ada 无能为 penyakit 力。 yang terlalu berat bagi dia. 对上帝来说，没有一个疾病 Tidak ada 难 krisis 到 yang 他无 membuat 法 dia 解决， bingung. Enggak, saudara. 没有一个危机难到上帝无法解决。 Itu dari sisi Tuhan, saudara. 这个是从神的角度来说。 Tetapi Allah mengendaki ada peran kita juga. 但是呢，上帝他真的渴望有我们的份在里面。 Kunci sebuah breakthrough itu terjadi di dalam dan melalui kita juga. 那么突破能够产生呢，是因为我们参与在其中。 Bagaimana kita mau melangkah di dalam pimpinan 我 Tuhan? 们愿不愿意在神的引导之下，这个行走？ Jadi ada satu tindakan aktif kita juga, saudara. 所以在其中呢，在中间呢，也有我们这个主动的参与。 Kalau ada orang yang berpikir demikian, Namun- udahlah, semua terserah Tuhan dah. 如果有一些人想说一切都随便上帝吧， Saya mah udah males. 我就放弃了， Karena selama ini juga apa-apa selalu gagal. 因为我做什么事情都失 Percuma 败。 melakukan ini itu. 那我做这个做那个都 Udahlah 没有 terserah 用， Tuhan semua dah. 都随神的便吧。 Saudara, hal-hal yang sifatnya pasif seperti ini tuh tidak akan membawa pada sebuah breakthrough, 那 saudara. 么弟兄姐妹们，这样子被动的态度呢，就不会产生一个突破， Membawa pada sebuah breakdown atau hancur, iya, saudara. 反而会使我们破碎。 Saudara, firman Tuhan jelas mengatakan ada bagiannya Tuhan, 弟兄姐妹们，神的话清楚告诉我们有神的分， tapi ada juga bagiannya 可 kita. 是也有我们的份。 Firman Tuhan jelas mengatakan Allah telah menerobos musuhku dengan perantaraanku. 神的话很清楚告诉我们，神借我的手冲破敌人。 Di sini jelas ada peran kita yang harus kita kerjakan. 那么这边很清楚告诉我们该做某一部分， Saudara, 要 dalam 完 kisah 成某一 perjanjian 部分。 baru, 那么在新约里面，我们看 kita 到， menemukan seorang wanita yang mengalami sakit 那 pendarahan, 我们看到有一个妇人呢，她患血漏症， di mana dia sudah sakit pendarahan ini 12 tahun. 那么她已经生了这个血漏症，患了12年。 Saya membayangkan berapa uang yang sudah dihabiskan untuk berobat. 那么我真的想不出来，她 Berapa 无法 banyak 想象她已经花了 upaya-upaya 多少多的钱。 supaya dia bisa disembuhkan, saudara. 她已经做了很多的这个方法。 Wanita ini sudah habis-habisan, 那么 saudara. 这个女人，这个妇人呢，她也真的已经花尽了一切的这个钱 Barangkali 财。 dia ada di sebuah titik di mana dia sudah merasa begitu putus asa. 可能她已经落到一个非常低的这个程度 Namun 了。 ketika dia mendengar tentang Yesus, 可是当她听到耶稣的时候， dia berusaha untuk mencari 她想 dan 尽办 menemukan 法 Tuhan Yesus. 寻找耶稣。 Padahal pada waktu itu Yesus bukan sedang mencari dia. 事实上，那个时候耶稣不是正在寻找他， Bahkan Yesus pada waktu itu sedang ada urusan yang lain, 那 saudara. 么那个时候耶稣他本来也有别的事情。 Yesus sedang sibuk dalam urusan mau datang ke rumahnya Yairus, kepala rumah ibadat. 那么耶稣那个时候要来到雅律的这个家，雅律的家， Di mana anaknya Yairus sakit keras. 那个时候他的孩子也生重病。 Tapi wanita yang sakit pendarahan ini, dia berusaha menerobos kerumunan itu. 可是呢，患血漏病的这个妇人呢， Dan 她 pada akhirnya 冲破这个众人， dia berhasil menerobos kerumunan itu dan menyentuh jubah Tuhan 那么 Yesus. 她后来就能够穿过去，能够摸到耶稣的衣服。
Dia yakin bahwa dengan dia memegang jubah Yesus, maka kuasa Yesus akan mampu menyembuhkannya. 那么他非常的相信，如果他能够摸到耶稣的衣服，耶稣的能力就能医治 Saudara, 他。 wanita ini mengalami breakthrough, saudara. 那么这个妇人呢，她进入到一个， Dia berusaha dalam imannya. 那么她在信心里面努力。 Ada peran manusia yang sungguh mau berusaha dan tetap percaya pada Tuhan Yesus. 那我们看到在这边呢，有人的份，他愿意努力来寻找耶稣。 Suatu kali ada dua petani yang sama-sama merasa gelisah karena hujan tidak turun. 有一天呢，有两个农夫，他们非常的这个紧张，因为雨没有降下。 Mereka bergumul dan mereka juga berdoa kepada 他 Tuhan. 们在那边挣扎，他们也向上帝祷告。 Ini harusnya sudah turun hujan 这个时候呢，本来应该是已经要下雨， supaya saya bisa mulai menanam benih. 好让我能够开始耕种。 Tapi hujan belum turun 可是呢，雨都还没有降下， dan mereka sama-sama doa kepada Tuhan. 他们就一起向上帝祷告。 Tapi bedanya, saudara, 可是差别在于， petani yang satu 第一个农夫呢， dia hanya menunggu. Udah, tunggu aja nanti kalau hujan turun baru saya mulai kerja. 他在那边等待雨水降下，雨水降下之后我才开始工 Tetapi 作。 petani yang satunya 可是另外一个农夫呢， dia tetap mengusahakan tanah itu. 他仍然在那边耕种土地。 Dia mencangkul, membaca, mengolah tanah itu. Kalau nanti hujan turun, maka sudah siap. 他想说，如果有一天雨降下了，我就准备好了。 Saudara, kalau misalnya saudara jadi Tuhan, 如果你是上帝， kita bukan Tuhan sih. 我们当然不是上帝。 Tapi kalau misalnya kita jadi Tuhan, 但是呢，如果我们是上帝 kepada 的话， siapa Tuhan itu akan memberikan hujan? 那么上帝要把雨降下给谁呢？ Saudara, kita mungkin sama-sama berpikir, iya, kepada petani yang mau mengusahakan 可能 ladangnya. 我们会说，当然是赐给那个愿意努力的农夫。 Saudara, Tuhan pasti akan menjawab doa. 上帝他一定会垂听我们的祷告， Tuhan pasti akan menjawab apa yang menjadi kehendaknya. 上帝会按照他自己的旨意来回答我们。 Dan pada waktunya, tatkala petani-petani ini siap, 那么当时候到了，农夫 maka 准 Tuhan 备 pasti 好 akan 了， memberikan. 那么上帝他会赐给我们。 Masalahnya, saudara, 问题是， saudara masuk dalam jenis petani yang mana? 我们是属于哪一种的农夫？ Petani yang pasif 是被动的农夫 atau 呢， petani yang aktif? 还是这个主动的农夫？ Saudara, mari kita siapkan iman 我 kita. 们准备好我们的信心 Mari，kita siapkan iman kita terus untuk boleh menyambut sebuah dorongan yang pada waktu yang tepat untuk membuat kita mengalami breakthrough. 我们 Saudara. 来准备好自己，来领受从神而来的这个突破。 Kita yakin bahwa pertolongan Tuhan itu ada 我们相信上帝的帮助 dan berkuasa menolong kita. 是存在的，他会帮助我们。 Karena sesungguhnya Tuhan sudah mempersiapkan semuanya itu, saudara. 因为呢，上帝他本来就已经准备了这一切， Sebelum kita mengalami breakthrough, saudara, 在我们经历突破之前， Tuhan sudah mengerjakan bagian yang paling sulit. 上帝他已经完成了最艰难的一个部分， Masalah dosa kita sudah dibereskan di hadapan Tuhan. 他已经解决了我们在他面前的罪。 Karya salib Yesus sudah menggenapkan keselamatan yang diberikan kepada 主 kita. 耶稣基督救赎的这个工作已经完成了我们的救恩。 Alkitab mencatat bahwa dia sudah mau mati buat kita ketika kita masih 那么耶 berdosa. 稣基督告诉我们，在我们圣经告诉我们，耶稣基督在我们还做罪人的时候就已经我们死 Saudara, 了。 kalau kita mau menyadari kasih Tuhan, 那么如果我们要觉悟到，要领会到上帝的 kalau 这 kita mau 个 menyadari karya 慈 salib 爱， Tuhan, 那么如果我们要经历到神十字架的这个作为， kita menyadari bahwa diri kita ini adalah diri yang hancur, 我们真的觉悟到我们是一个失败的人， diri yang tidak layak sama 是一个 sekali, 不配的人， diri yang harusnya dimurkai 是 Tuhan. 应该领受神愤怒的人。 Tapi kasih Tuhan mengangkat kita, 但是神的爱他受 memulihkan 受 kita, 他恢复我们， bahkan menjadikan kita anaknya, 甚至使我们成为他的 memberikan 儿 hidup yang kekal kepada kita. 把这个永生赐给我们。 Kiranya ini semua boleh terus terngiang di dalam benak kita tatkala kita menghadapi kesulitan-kesulitan yang paling berat 但愿 sekalipun. 这一切呢，成为我们面对困难的力量。 Saudara, kalau keselamatan hidup kekal saja Tuhan berikan pada kita, 那么，如果上帝已经把永生赐给我们了， maka yang lain sebetulnya itu adalah sesuatu yang tidak lebih penting daripada keselamatan ini. 那么
其余的部分其实没有比这个救恩更重要。 Kadang-kadang kita berpikir, aduh pergumulanku terlampau 很 berat. 多时候我们觉得我们的挣扎太大了， Kita berpikir bahwa Tuhan, kenapa sih Tuhan harus izinkan aku seperti ini? 那么很多时候我们想说，上帝为什么你许可这件事情 Saudara, 发生？ mari kita balik paradigmanya. 我们要换一个角度， Mari kita melihat bahwa kasih Tuhan itu melampaui semuanya, 我们要 saudara. 看到上帝的爱，它是超过一切。 Apa yang kita hadapi ini dibandingkan dengan kebaikan Tuhan, 我们所面对的，如果跟神的慈爱来比较的话， terlalu remeh, 那么太微小了， tidak sebanding. 是比不上的。 Karena kasih Tuhan terlampau besar. 因为 Saudara. 上帝的慈爱那么的浩大。 Saudara, jangan menjadi orang yang menjadi lembek tatkala menghadapi pergumulan. 弟兄姐妹们，当我们面对问题挣扎的时候，千万不要成为一个柔软下来的人。 Jangan sampai pergumulan demi pergumulan itu membuat saudara menjadi pahit, menjadi bitter ya. Tapi seharusnya membuat kita menjadi lebih baik, menjadi better, lebih baik. 这些问题千万不要让我们心中产生一个苦毒，反而要使我们生命更加的成长，变得更好。 Saudara, kiranya biarlah tatkala kita menghadapi kesulitan pergumulan kita, 当我们面对我们的问题的时候， kita justru bisa melewatinya. 我们能够突破， Kita bisa 我们 menerobosnya 能够突破， dengan pimpinan Tuhan. 依靠神的带领， Kita mengalami kemenangan, kita mengalami breakthrough. 我们能够经历到一个突破。 Saudara, kalau kita melihat sebuah telur, 如果我们看到一颗蛋， di sana ada seekor anak ayam 那么里面有一个小鸡， yang sudah beberapa saat berada dalam telur itu, 它已经在里 dalam 面， cangkang telur itu. 在这个蛋壳里面Sampai pada 活 akhirnya 了一段时间， telur itu cangkangnya mulai retak 直到了时候呢，那个蛋壳开始破 dan 裂， ayam di dalam di dalam cangkang itu mulai berusaha untuk keluar. 然后里面的小鸡就想尽办法冲破那个蛋壳。 Saudara, anak ayam ini sadar 那么 bahwa 这个小鸡它觉悟到， saya nggak bisa di sini 我 terus. 不能永远在这个里面， Karena di sini semakin sempit, semakin pengap, semakin nggak enak. 因为里面越来越窄，越 Saya 来 harus 越小， keluar. 我一定要出去。 Dan betul saudara, dan pada akhirnya setiap anak ayam itu akhirnya berusaha untuk menembus keluar. 那么我们看到这个小鸡真到时候就突破了。 Saudara, awal kehidupan seekor ayam pun sudah mengajar kita akan kebenaran breakthrough ini saudara. 那么一只小鸡生命的开始就已经教导我们很 Contoh 关于 lain 这个突破的这个功课。 Contoh yang lain saudara. 另外的例子， Suatu kali ada seorang ahli binatang, itu namanya John Audubon. 有一个人叫做约翰奥杜邦， Dia ini mengamati seekor bakal kupu yang sedang mau berusaha untuk keluar dari kepompongnya 那 saudara. 么他是一个生物专家，他有一天观察了一只这个小虫，它如何变成蛹，然后变成蝴蝶。 Bakal kupu ini tuh berusaha untuk menggeliat-geliat, dia berusaha untuk keluar dari kepompongnya tapi belum keluar-keluar, begitu sulit. 那么这个小虫，它很想尽办法在那边努力来脱离，它的这个捆绑它的线， Saudara 然后变成一个蝴蝶。 John ini kasihan dengan kepompong ini 那 saudara. 么约翰就觉得很可怜， Udahlah, aku bantu. 然后我就帮助他。 Maka si John ini dia dengan hati-hati dia merobek kepompong itu dan membiarkan bakal kupu ini akhirnya keluar dengan bebas. 可是他就想到一个办法，他就帮助这个小蝴蝶把这个蛹撕破，让这个小毛毛虫可 Saudara, 以出来。 kupu ini memang keluar 那 saudara. 么后来呢，这 Dia 个 memang bebas. 蝴蝶它就脱离了这个 Tapi 蛹。 setelah bebas dia terjatuh, tergeletak, tidak bisa terbang saudara. 可是当它脱离这个蛹之后呢，它就掉下来，不能够飞上去。 Kenapa saudara? 为什么呢？ Karena ternyata Tuhan itu memang mendesain kepompong kupu-kupu ini itu memang harus terbelenggu. 因为那上帝他本来就设计这个蛹来捆绑这个小蝴蝶， Jadi kepompong ini memang sengaja membelenggu si bakal kupu ini tuh sedemikian rupa supaya ia dipaksa untuk bergerak, untuk berusaha menggunakan otot-ototnya. 那么在它成为蛹的这个时期呢，这个小蝴蝶就在那边想尽办法来发展它 Dia 的 akan 这个 berusaha 翅 untuk 膀。 menggeliat-geliat sampai pada akhirnya dia dengan susah payah bisa keluar saudara. 那它就会想尽办法冲破这个蛹。 Tapi saudara, dengan cara itulah ternyata Tuhan ini akan membentuk otot-otot sayap yang kuat untuk terbang pada 可是 akhirnya. 呢，就透过这个方法，其实上帝正在锻炼这个小蝴蝶的翅膀，让它能够飞上去。 Jadi memang Tuhan memang menghendaki agar setiap kupu
itu harus melewati momen breakthrough ini, 那 saudara. 所以呢，上帝就设计好了这个小蝴蝶一定要突破。 Demikian pula dengan saudara dan saya. 我们也是如此。 Tatkala kita melewati pergumulan-pergumulan yang begitu susah, 当我们面对很艰难的问题的时候， mungkin kita harus menggeliat-geliat 可能我们要 berusaha. 在那边挣扎，想尽办法。 Di dalam semuanya itu bersabarlah. 那么在这一切过程当中， Minta 我们要忍 pimpinan 耐， Tuhan. 我们要请求神 Minta 的帮助， kekuatan Tuhan. 我们求神 Minta 给我们的力 dorongan 量， kuasa Tuhan. 求神给我们力量来突破。 Karena dengan itu semua kita akan mengalami breakthrough, saudara. 只有这样子，我们才能经历到突 Tapi 破。 mungkin kita masih nggak yakin. 可是 Tuh, 可能我们还没有完全的相信， masalahku ini terlampau berat deh. 我的问题太过于艰难了。 Ingat saudara, jangan takut saudara. 我们要记得不要 Karena 怕， Allah kita adalah Allahnya breakthrough, 因为我们的 saudara. 上帝是突破的上帝， Allah kita adalah the Lord of breakthrough. 我们的 saudara. 上帝是突破的上帝。 Saudara, dalam kemenangan Daud mengalahkan Filistin tadi, 那么在大卫战胜非利士人的这件 dia 事情上， mengubah nama tempat di mana peperangan itu terjadi, saudara. 那么他改变那个地方的名字， Dari nama yang awalnya adalah Lembah Refaim. 那么之前叫做利法因， Tetapi Daud mengubahnya menjadi Baal Perasim. 可是到后来大卫改名变成巴利皮拉辛。 Saudara, artinya Baal Perasim adalah Tuhan terobosan. 什么叫做巴利皮拉辛呢？意 The 思就是说 Lord 突破 of 的神， breakthrough. 突破的神。 Baal itu artinya Tuhan atau Tuhan. 巴利意思就是说神， Perasim 上帝 artinya menerobos. 皮拉辛意思就是说突破。 Jadi kita melihat bagaimana Daud ini berhasil mengubah paradigma yang sangat berbeda, saudara. 所以呢，我们看到大卫他 Tadinya- 改变他的思想， Tadinya ini adalah lembah ketakutan, 他之前这个叫做一个惧 lembah 怕的谷， raksasa, 是一个巨人的谷， lembah kematian, 是一个死亡 lembah 之地， maut. 它是一个死亡的地方。 Tapi Daud berhasil mengubahnya menjadi Baal Perasim. 但是大卫他把这个地方的名改 Tuhan yang 成巴 menang 利皮拉辛，是上帝 Tuhan yang 的， sanggup menerobos. 是上帝能够突破。 Dan dia mengatakan bahwa tempat ini bukan lagi lembah Refaim, 他说这个地方的名字不再是利法印谷， tapi ini adalah Baal Perasim. 这个是巴利皮拉辛。 Saudara, bukankah Filistin pada waktu itu dia berpikir 弟 bahwa 兄姐妹们，非利士人那个时候岂不是这样 inilah 想？ kondisi terkuat kami. 这个就是我们最强的一个地方。 Daud, kamu bisa apa? 大卫，你能做什么？ Kami punya raksasa, 我们有巨人， kami punya kekuatan full power kami. 我们是全力攻击你。 Saudara, di sanalah justru Tuhan itu membalikkan situasi. Saudara. 可是就在那个时候，上帝把整个情况颠倒过来。 Justru kekuatan musuh yang paling kuat justru malah dikalahkan. 就在敌人最强的时候，上帝打败他们。 Saudara, Tuhan juga sanggup menolong kita. 上帝他也能够帮助我们。 Kadang-kadang bukankah kita menghadapi situasi-situasi yang begitu berat, saudara? 我们岂不是也面对很 Di 多艰难的 titik-titik 问 di 题？ mana kita mengalami kondisi yang begitu berat menekan kita. 在我们面对最艰难的时刻当中， Kita berpikir bahwa masalahku terlampau berat. 我们觉得我们的问题太大了。 Saudara, ingat Baal Perasim. 弟兄姐妹们，你要记住 Ingat 巴 bahwa 利皮 Tuhan 拉辛， kita adalah the Lord of breakthrough. 你要记住，我们的上帝是一个突破的 Dia 神， akan memampukan kita untuk bisa menembus, melewati, menerobos. 他会帮助我们来面对、来突破， Dan kita akan mengalami kemenangan. 那么 Saudara, 我们就会经历到所谓的胜利。 Saudara, tatkala breakthrough terjadi, 当突破发生了， Tuhan bukan sekedar ingin menolong saudara bebas dari masalah, 他 bukan. 不单是要帮助你脱离这个问 Bukan 题， cuma itu. 不单是这个事情而 Tapi 已， Tuhan ingin agar kita semakin mengenal Dia lebih dalam. 他要我们更深的认识他， Agar kita semakin mengenal bagaimana karakter Tuhan yang begitu baik. 让我们更深的认识 Kita 他美好 mengenal 的 bagaimana 品 Dia 格， cara Dia bekerja. 让我们能够认识他的作为， Dan kita makin percaya kepada 我们 Tuhan. 能够更加的相信他。 Saudara, bukankah Tuhan yang dipercayai Daud ini adalah Tuhan yang sama yang kita sembah 弟 saat 兄 ini? 姐妹们，上帝这大卫所相信的这位上帝，岂不是也 Tuhan 是我们所相信 tidak 的这 pernah 位上帝？ berubah. 他是永不改变的神， Tuhan sanggup melakukan terobosan daripada kebuntuan masalah kita. 上帝能够使我们突破我们的死路， Dia adalah Allah yang sanggup menolong kita. 他是能帮助我们的上帝。 Tatkala kita menghadapi kesulitan yang begitu berat, 当我们面对艰难的问题当中， mari ingat, 我们要记住， Dialah Baal 他 Perasim, 是巴利皮拉辛， Allah yang sanggup menerobos, 是突破的神， yang sanggup menolong kita 是 untuk 能帮助 menerobos. 我们突破的神。
Amin. Amin。 Mari sama-sama kita berdoa. 我们一起祷告。 Minta kesediaan Pak Mika berdoa. 天父上帝，我们来到你的面前，我们谢谢你，主，你用你的话提醒我们，你是突破的神。当我们相信你的时候，你也要带领我们突破我们所面对的一切问题。主，但是许多时候，当我们面对问题的时候，我们心性软弱，我们胆怯，我们惧怕，我们放弃，我们变成一个非常被动、被爱、被惯的人。主，你可怜我们，教导我们有信心，教导我们仰望你，教导我们更多的依靠你，教导我们更多的寻求你的帮助，寻求你的带领。主啊，我们等待你。我把所有的弟兄姐妹们交在你的手中，在他们所面对的种种问题当中，主，求你与他们同在，求你加给他们力量，让他们可以抬起头来仰望你，并且依靠你，能够战胜他们所面对的一切问题。主啊，加添给他们信心，加添给他们力量，让软弱的得刚强，让流泪的可以欢笑起来，因为你赐给他们喜乐，让孤单的可以再次享受你爱的温暖的这个陪伴。感谢耶稣，听我们的祷告，奉靠耶稣的名祈求，阿们。Amin.